Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Okey, saya banyak berkongsi kepada orang ramai berkenaan dengan financial planning dan juga perusahaan kewangan. Okey, kali ni saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan beberapa trending dalam Facebook, dalam sosial media berkenaan dengan orang berhutang lah. Banyak orang sekarang ni selepas moratorium kan, selepas settle PKP, banyak yang buat personal loan, banyak yang mula yang kadang-kadang dia punya income tak naik tapi hutang dia bertambah. Lepas tu pula ada yang jumpa saya tanya bagaimana nak tutup hutang kredit card dia sebab masa PKP hari tu dia terpaksa gunakan kredit card untuk cover dia punya expenses. Kalau kita lihat dari segi secara teknikalnya, hutang ni memang satu benda yang sepatutnya kita kena elakkan kalau tak perlu ataupun kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, contoh macam kita nak beli kereta, nak beli rumah kan, ataupun nak beli kadang-kadang yang buat bisnes, so keadaan memaksa untuk kita berhutang lah. Tapi pada saya sebenarnya, bagaimana kita melihat hutang tersebut, kan? Bagaimana kita melihat hutang tersebut. Contoh kalau kita buat nak perlukan hutang kereta kan, hutang yang macam mana yang sepatutnya kita ambil dan hutang macam mana yang sepatutnya kita elakkan lah. Okey, sebagai contoh kan, saya nampak banyak yang bagi feedback kat saya ataupun minta tolong saya advice dari segi personal loan. Bila saya tengok ramai orang buat personal loan ni, contoh kan nak kahwin, contoh nak renovate rumah, contoh nak pergi bercuti, contoh nak pergi settlekan hutang kredit card. Lepas tu pula kredit card tu sebab apa? Sebab dulu memula dapat kredit card, lupa diri belanja benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh beli handphone yang bukan ikut kemampuan kan, rasa macam boleh bayar tapi bila dah beli rupanya tak boleh nak bayar. Jadi kat situ dah mula sangkut. Lepas tu ada yang dulu mungkin bujang, komitmen rendah, lepas tu spending habit sama macam bujang tapi dah kahwin. Jadi bila kahwin sangkut duit. Jadi kat situ lah sebenarnya banyak orang mula kan terbeban dengan hutang ni. Jadi secara umumnya sebenarnya kan, kalau untuk orang yang belum berhutang, anda kena manage kewangan anda kan. Anda kena hidup kurang daripada apa yang sepatutnya apa yang kita dapat. Contoh, kalau katalah gaji kita 2,000, kita mesti berbelanja maksimum 70%, maksimum. Kan? Kalau katakanlah belanja 70% tu tak cukup kan, sebab mungkin barang mahal ke apa, kita kena fikir bagaimana nak tambah income. Katalah kita berbelanja terpaksa kan, gaji 2,000, terpaksa belanja 2,000. Jadi sepatutnya kalau 2,000 tu kan adalah 70%, maksudnya kita kena tambah income lebih lah kan. Katakanlah kita income 3,000 kan, kita income 3,000, 70% 2,100. Jadi kita belanja dekat 2,100. Jadi kita kena income 3,000. Kalau kita income sekarang 2,000, maksudnya kita kena cari income extra 1,000. Itulah cabaran dia sekarang. Tapi bila saya jumpa orang kadang-kadang bila kita offer kan business ataupun kita offer cara untuk tambah income, mereka banyak menolak ataupun rasa macam tak nak buat. Because mungkin tak sempat, tak ada masa, penat kan. Tapi sedangkan bila saya check balik masa dia orang, weekend dia orang tak buat apa-apa kan, weekend dia orang banyak rehat kat rumah, weekend kadang-kadang banyak just santai-santai dengan family. Bukan tak boleh nak santai-santai dengan family, tapi pada saya dalam keadaan sekarang ni kita baru je masih lagi dalam pandemik, nak masuk era endemik, so ekonomi masih tak stabil lagi. Jadi kalau kita masih lagi kita panggil tak nak usaha untuk keluar daripada kita punya comfort zone, kita masih lagi nak rehat-rehat, so sedangkan peluang kat luar banyak kan, banyak part time kat luar boleh buat kan. Sekarang dengan bisnes online, dengan belajar invest kan, belajar buat duit melalui online, banyak peluang sebenarnya. Cuma kita kena buka minda sikit kan, bahawa banyak peluang kat sana, cuma kita kena spend masa sikit untuk belajar kan, sebab saya nampak banyaklah muda-muda kadang-kadang umur 23, 24, 25 kan, banyak lebih luang masa main game, banyak lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, tapi bila buat kerja ekstra tak nak, so hidup comfort dengan apa yang dah ada kan, tak ada perancangan masa depan kan. So kat situlah sebenarnya bila you dah kahwin nanti, masa bujang you tak prepare, masa dah kahwin nanti tiba-tiba baru nak start. Dan yang paling banyak juga sebenarnya adalah nak kahwin tiba-tiba nak kahwin tak ada duit, so nak kahwin cepat kan, lepas tu buat personal loan. So buat personal loan pula, katakanlah nak kahwin sebenarnya mungkin nak pakai 10,000 tapi buat loan 20,000
Sebab apa? Sebab RM20,000 tu ekstra. Nak beli macam-macam yang lain yang mungkin tak perlu. Jadi akibatnya lepas kahwin, terpaksa tanggung hutang RM20,000, RM30,000 dan masa tu pula income sikit, tak bertambah. Jadi kat situ dah banyak stuck nanti kan. Lepas tu mula spend pakai credit card. Jadi saya nampak sebenarnya hutang ni sebenarnya masalah bukan masalah kewangan. Tapi masalah bagaimana kita kontrol kita punya emosi, kita punya kehendak. Kan? So, pertama sekali tips saya nak sampaikan hari ini adalah, anda kalau untuk menguruskan hutang ni sebenarnya, kita kena uruskan kita punya emosi dulu, kita punya kehendak dulu. Sebab kalau kita tak mampu nak menguruskan kita punya kehendak, tendensi ataupun kecenderungan kita untuk berhutang tu sangat tinggi. Kan? Kena pula kalau sekarang ni zaman social media, semua orang nak show off, semua orang nak rasa bergaya, menampak kaya. Jadi kalau kita tak mampu sekalipun, kita terpaksa nak follow trending, kalau tidak nanti rasa macam tertinggal. So itu sebenarnya adalah bukan keperluan, itu sebenarnya adalah kehendak. So bagaimana kita manage kehendak kita untuk sesuai dengan kita punya income. Jadi saya nampak adalah sekiranya anda tak boleh kontrol benda ni, selagi itulah sebenarnya anda mungkin akan terjebak dengan beban hutang. Sebab apa saya nampak adalah ramai yang tanya saya nak bebas hutang, tapi bila saya minta dia buat sesuatu yang ekstra, contoh just simple listkan dia punya income dan expenses, dan ada yang tanya saya balik, perlu ke saya buat macam ni? Saya cakap dengan dia, kalau you benda ni pun you tak boleh buat kan, you nak settlekan you punya hutang yang RM40,000 ni, nampak tak? So saya kebanyakan saya ajar, kebanyakannya saya bagi percuma saja, ilmu-ilmu saya bagi percuma saja. So terpulang kepada anda nak buat ke tidak, sebab pada saya dah lalui zaman mula-mula saya income kecil, lepas tu saya buat bisnes. So saya build up saya punya aset, saya pun berhutang juga, saya hutang kereta, hutang rumah, hutang beli property semua everything. Tapi disebabkan saya ada ilmu, alhamdulillah, kereta saya dah habis bayar semua. Lepas tu pula saya punya saving pun dah ada, alhamdulillah, ESB pun dah ada, tabung haji pun dah ada. Dan sekarang ni yang saya tinggal hanyalah hutang-hutang rumah saja, dan hutang rumah yang saya invest pula sekarang ni dah mendapatkan cash flow kan. Maksudnya saya dah sewakan, saya cuma bayar duit bulan-bulan, dan oleh duit bulan-bulan kat bank tu dibayar oleh saya punya tenant ataupun yang penyewa. Jadi bila kita dah habis hutang ataupun kita dah bebas daripada hutang ni, kita akan rasa lega, kita akan rasa macam hidup ni sebenarnya tak perlu nak follow orang, kita just hidup setakat apa yang kita rasa okey. Dan yang paling best adalah bila kita tiap-tiap bulan dapat income, kita tak pening kepala nak bayar hutang. Dan yang lagi bahaya adalah bila hutang tersebut interest dia besar, contoh macam credit card kan, 18% setahun, anda tak perasan. So anda hutang credit card katakanlah RM5,000 sebulan, anda bayar minimum je 5%, mungkin dalam 200.5 kan, 200.5. So sebenarnya bila kita tengok dalam long term, duit dalam hutang tu bukan berkurang kan, dia tak berkurang sebab interest tu terlalu banyak. Dan dengan cerita sekarang ni, Bank Negara nak naikkan pula kadar interest, yang mana sebelum ni kadar interest rendah, so maksudnya kita enjoy bayaran bulanan tu rendah, tapi sekarang ni dengan cerita Bank Negara nak naikkan lagi. So kena jaga-jagalah. Jadi selain daripada kita berjimat, kita kena kontrol kita punya nafsu atau kehendak ni kan. Lepas tu pula bagaimana kita tambah kita punya income. So itu saja daripada saya untuk komen pasal berkenaan dengan hutang. Selagi kita tak kontrol kita punya kehendak ataupun kita punya rasa ni untuk jadi orang kata nak follow trending, nak dah rasa bergaya semua everything, selagi itulah sebenarnya kita akan tersangkut dengan beban hutang. Itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe dan share dengan video ni dengan ramai orang. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Sekiranya anda ada masalah ataupun adakah orang kata masalah berkaitan dengan pengurusan hutang ke, pengurusan kewangan ke, ataupun nak tambah income ke apa, anda boleh klik link dalam description dekat saya punya video ni. InsyaAllah saya akan bantu. Cuma saya tak boleh nak kita panggil paksa anda buat ikut apa yang saya suruh, tapi sekiranya anda betul-betul nak berubah, anda just follow apa yang saya buat. Sebab saya dah dalam bidang kewangan ni lebih 20 tahun, alhamdulillah saya dah banyak develop asset, dan sekarang ni saya ada bisnes, dan bisnes pun dah ada dah bagi saya punya income, dan juga saya punya aset-aset pun dah bagi cash flow kepada saya. So itu saja saya mungkin boleh kongsikan kepada anda secara personal bagaimana saya uruskan saya punya kewangan daripada dulu sampai sekarang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.